Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah malam ini adalah sesi yang ketiga, sesi bonus. So insyaAllah malam ni saya tak cover dah poin-poin ataupun nota yang hari tu, sebab nota tu semua kita dah cover almost semualah. Mungkin adalah beberapa yang kita tak cover, tapi apa yang penting semua saya dah cover. Cuma malam ni saya just nak go through step by step yang sepatutnya tuan-puan follow lah, follow lah. Let's say kalau nak swing macam mana, kalau nak intraday macam mana kan. Lepas tu kita nak go through beberapa contoh-contoh untuk contoh kalau kita nak pilih counter yang macam mana kita nak pilih kan, untuk long term, untuk short term. Tapi sementara kita go through semua tu, kalau sekiranya tuan-puan adalah beberapa pertanyaan ataupun persoalan yang nak tanya dulu, boleh type je lah dalam grup tu, nanti saya komen terus lah. So terima kasih juga saya ucapkan tuan-puan yang dah isi borang maklum balas. Ada 6 respon. Saya baca lah, ada beberapa respon. Kalau kelas macam kita buat ni kan, saya share je lah, nanti tuan-puan boleh nampak. Nampak tak? Alright, ada 6 respon. Ni tak tahu daripada siapa-siapa lah kan. Saya tahulah sebab tuan-puan ada letak nama kan. Kalau kelas yang di luar mencecah 500, sebenarnya kelas macam tu bukan 500. Kalau tuan-puan hadir kelas yang bukan doktor, Cikgu Azizul 2,500. Kalau lain-lain saya tak sure, mungkin range ratus-ratus lah. 500 mungkin yang paling murah lah, paling diskaun lah. Tapi sebab saya buat untuk ahli group kan, jadi saya buat tu pun just untuk saya refresh balik apa benda yang saya dah tahulah kan. Dalam masa yang sama saya pun refresh balik input ataupun info yang saya dah tahu. Jadi lama-lama kalau tak refresh balik, kalau tak mengajar, kita lupa. Bila kita dah mengajar balik, kita akan ingat balik kan poin-poin yang kita dah pernah tahu sebelum ni. Alright. Boleh buat di sesi live trade. Live trade ni kena, kalau nak live trade kan, dia tak boleh sekejap, dia kena sehari. Sebab contoh kan, sebagai contoh, kalau setakat sejam tak cukup, sebab nak trade intraday dia tak boleh sejam, dia kena dari pagi sampai ke petang. Sekejap, saya dah buka ni. Oh dah ada. Saya kena tutup dulu yang ni. Sekejap baru buka balik. Alright. Tuan-puan nampak ni skrin? Kalau nampak skrin boleh komen sikit. Nampak tak? Alright. Okay. Tak nampak? Tuan Najib try adjust apa ni? View. Kadang-kadang dekat kita punya setting tu, kadang kalau tak adjust view tu tak nampak. Dia kan ada presenter view, ada apa ni, kita punya view, peserta punya view macam tu lah. Saya kena adjust sikit lah. Kalau dapat beritahu. Alright, so sebagai contoh kan,
Kalau let's say nak buat yang betul-betul live trade, dia kena 1 hari. Sebab kalau boleh kita nak daripada awal pagi tu, daripada list start awal pagi tu, kita nak tengok first, kita nak tengok index dulu. Index macam mana. Kalau dia start macam ni hari ni, dia start dari bawah kan, naik, buat wave 1, 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. Dia buat wave 1, buat wave 2. So, sebelah pagi, contoh sebagai contoh yang indeks tadi lah. Ni kosong dia kan, kosong. So, dia naik, buat 1, 2 kan. So, ni 2. So, bila indeks break je, 2 ni, yang wave, daripada wave 2 ni, kan, ABC ni kan, daripada wave 2 ni, bila wave 2 ni break je wave 1, dari sini kita dah nampak dah yang memang hari ni memang akan bullish lah. Indeks memang akan bullish. Itu indeks. So kadang-kadang awal, kadang lambat kan. So dari sini kita dah boleh jangka yang indeks akan buat bullish. So yang first. And then macam mana kita nak tahu sektor mana yang paling sesuai untuk kita trade pada hari itu. So kita tengok dekat sini. Dekat sebelah-sebelah dia ni. Ini saya cerita intraday dulu lah step by step. Nanti baru kita pergi kepada swing. So pada hari ini, tadi hari Jumaat, kita tengok dekat, yang ni saya gunakan M Plus punya platform dekat desktop. Sebab kalau tuan-puan nak intraday hanya menggunakan phone, bagi saya tak cukup input yang kita nak gunakan. Sebab benda ni kita nak buat duit, nak buat seriously, betul-betul nak buat duit, bukan nak main-main kan. So kena ada fokus yang betul-betul lah kan. Kalau setakat nak tekan-tekan, nak tinggal, better tuan-puan swing lebih selamat untuk long term. So lepas kita dah tengok indeks, kita nak tengok beberapa sektor-sektor yang ada. So sektor yang macam mana yang kita nak pilih. So kita still gunakan method yang sama. Sebagai contoh kan. Contoh kita tengok healthcare, ada tak healthcare kat sini? Healthcare. Tak ada dalam ni. Saya tukar lah. Saya ambil industrial product ni, kita tukar. Kita boleh tukar. Right click je, letak healthcare. Sebagai contoh kita tengok healthcare. So saya double click healthcare. Kita tengok healthcare pun naik dengan begitu bersemangat. Sebelah pagi tadi tu kan. Dia buat 012. Kalau tuan-puan tak nampak, saya group. Pukul 9 ni memang kosong lah. Pukul 9 ni memang kosong lah. Memang tak lari dah. Dan memang zero dia dekat pukul 9 lah. Kalau nak ambil sebelum tu, itu tak confirm lagi. So kita ambil pukul 9 lah. 0, 1, 2, 3 terus kan. 0, 1, 2, 3. Ini kemuncak dah paling tinggi dah ni kan. Ini macam dia just nak habiskan je kan. Ini 1 lah sebenarnya. 0, 1, 2, 3. Tapi ini adalah 1 lah 1, 2, 3, 4, 5. So healthcare ada possibility untuk kita tengok counter-counter healthcare juga. Alright, selain daripada tu, okay. Sebelum tu, kalau tuan-puan tak tahu nak pilih kan, pilih je lah dekat leading mover kan, dekat sini. Dekat sebelah dia je. Dekat sebelah dia je. Okay, katakan let's say kita memang dah tengok, okay, ini dah menepati dah. Itu je kriteria dia. 0, okay. 0 dah jadi macam bentuk apa je. 0, 1, 2 kan. So 2 break, 1 menaik. Untuk sektor ataupun indeks, itu je yang kita nak. Okay. Kita nak 0, 1, 2, then 2 tu mesti break. Okay, 2 mesti break 1. So itulah confirmation untuk bullish. Itu je lah confirmation untuk bullish. Tapi let's say kalau dia memang dia turun balik itu bukan kita punya kawalan dah lah. Itu market punya behavior dah lah. So cara senang, tuan-puan boleh ambil je dekat sini. Leading mover ni kan. Memang dah ada dah kat situ. So tengoklah harga yang paling mampu milik kan. Dalam banyak-banyak ni, harga mana yang mampu milik. Katakan okay, plus tak jalan hari ni. Katakan super mix lah. Super mix antara counter yang okay sikit lah. Tak terlampau mahal, tak terlampau murah.
So kita tengoklah Spermax. Kita tengok dulu okey ke tak kan. Tengok. Sebab kita baru nak pilih je ni. Nak tak semestinya terus ambil je terus pilih tu terus jalan kan. Tak semestinya. So kita tengok kriteria dia 0, 1, 2. So bila kita tengok 2, make sure 2 ni dia dah break lah. Make sure dia dah break dia punya ketinggian ni kan macam ni. Kita ambil dia punya garisan bukan garis. Macam almost macam kita buat channel lah almost kita buat channel. Kita buat macam tu. Kalau dia break tu, itu okey dah. Macam 2 tu dah mencukupi lah. So contoh macam yang saya lukis tu lah tuan-tuan tengok. Cuma bagi saya Spermax tadi tak berapa menarik sangat. Walaupun dia nampak macam dia dah cukup dah dia punya kriteria dia kan 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Awal sikit 1, 2, 3, 4, 5 kan. So ini 2 dia kan dekat situ. Dia break kat area sini. And then dia buat 3. Tapi bukan kat sini. 3 dia kat sini. 3, 4, 5. 4, 5 sikit. So let's say tuan-puan entry sebelum pukul 3 lah. Saya kena tegaskan. Untuk entry, untuk intraday, kalau tuan-puan nak entry untuk intraday, entry sebelum pukul 3. Tak kisahlah pukul 9.30 ke 10.30 ke 11 ke 12 ke 12.30 ke. Yang penting sebelum pukul 3 lah. Sebelum pukul 3. Sebab kalau kita entry pukul 3 dan ke atas, itu dah lebih kepada BTST dah. Tapi tak kisah pun sebenarnya. Atas preferable lah kalau tuan-puan prefer nak awal lagi. Okey, tapi candle tu tak confirm lagi. Candle tu tak confirm lagi. Macam contoh macam Sendai tadi kan. Sampai ke dah almost dah nak pukul 12.30 pun dia tak confirm lagi. So ada yang entry awal tu sangkut lah. Sangkut. Tapi tak ada masalah sebab untuk daily dengan weekly dia masih ada momentum. Sebab kalau boleh hold sikit lah dalam 1-2 hari dia akan naik balik. Sebab tu penting untuk kita just make sure kita selamat dengan memastikan kita tengok juga dia punya weekly dengan weekly dengan daily kan sekurang-kurangnya lah. Okay. Kriteria sama juga. Tengok transaction dia mesti lebih daripada 100. Buy rate dia kalau boleh 50 dan ke atas dan semakin menaik. Alright, kalau dia semakin menaik tiba-tiba ada lagi volume sebelah petang tu kan. So tak semestinya kita nak jual pukul 3 tu. Okay, tak semestinya. And then kita confirmkan dengan chart. Kita tengok chart. Kalau betul-betul nak kalau kita betul-betul memang stick to the plan untuk untuk intraday lah. Pukul 3 tu jual je lah. Okay. Daily masih ada momentum. Cuma weekly dia tak berapa kuat. Okay. Kalau saya tengok tadi sebelum decide lah contoh awal-awal tadi kita tengok peringkat awal ni. Contoh kita ambil yang bahagian sini dahulu. Okay. Contoh peringkat awal betul sebelum chart dia complete sampai sini. Normally pagi lah daripada jam 9.30 sampai pukul 11 lah macam tu lebih kurang. Peringkat awal ni kita dah decide. So first kita letak sebagai list. Okay, letak list. Bukan nak entry semua. Okay, mungkin pilih dalam beberapa 3, 4, 5 kan. Okay, first Supermax. Lepas tu tengok lagi yang lain-lain. Katakan kita tengok indices, tengok listing harta mahal sangat. Tengok Adventa pula. Cuba tengok. Adventa tak ada apa. Transaction pun kecil. Okay, so kita tengok sektor lain. Cuba tengok sektor lain. Katakan Plantation, nampak cantik kan Plantation. Alright, so kita tengok Plantation. Mungkin dalam banyak-banyak ni kita minat dengan JPG. Kita tengok JPG. Kita tengok JPG. Alright, so JPG sebelah pagi dia tak ada bentuk sangat. Tapi dia naik sampai petang kan. Dia naik slow.
transaction cantik, buy rate cantik. Tapi walaupun dia slow, korang boleh nampak bentuk dia kan. Dia kosong kat sini. 1, 2. Tapi yang menariknya, dekat sini dia break. Bila 2 break 1, lepas tu ada momentum. Ada momentum tu maksudnya ada kenaikan lah. Sepatutnya akan ada kenaikan lah kan. So, katakan kita pilih JPG. So, kita masukkan dalam list lah. List tadi kan. 1 Supermax, 2 JPG. Tapi dia punya cara nak screen dia, macam saya bagi tahu, mula-mula sekali tengok indeks dulu. Yang kedua, pilih mana-mana sektor yang bullish. Okay? Pilih mana-mana sektor yang bullish. And then, kalau boleh, buat senarai beberapa lah. Jangan ambil satu je. Kan? Kalau ada 2-3 sektor yang bullish, kita pilih lah mana-mana yang kita rasa macam kita prefer kan. Macam rate pun ada banyak yang bullish kan. Tapi rate ni kadang mahal jugalah. And then banyak yang tak syariah juga. Right. So kalau tengok property pun ada banyak yang bullish. Macam Tanko ada, UEMS, EcoWorld, SP, Setia. Tapi kena check satu-satu lah. Okay. So bila kita dah ada list, 1, 2, 3, 4, 5, make sure cukup kriteria dia. Yang pertama TC dia. Ticker chart dia ada permulaan. Okay, ticker chart dia ada permulaan untuk starting dia nak bentuk Marubozu. And then paling ketara apa yang kita nak adalah dia mesti memenuhi kriteria yang kita nak. Okay, kriteria yang kita nak contoh macam ni tak cukup lah. First tak ada bentuk sangat. Lepas tu transaction dia kecil. Walaupun buy rate besar, tapi buy rate pada transaction yang kecil kan, 15 je orang yang membeli kan, membeli menjual 15 orang je. Patutlah buy rate dia tinggi sebab dalam 15 orang tu ramai yang membeli, tapi kecil lah, kecil. So yang ni tak nak. Alright, so contoh katakan kita ambil contoh yang naik tadi, saya nampak macam NE tadi kita nampak kan. Pagi tadi NE agak menarik. Walaupun kita dah trade 2-3 kali, tapi hari yang lain dah kira lain. Walaupun counter yang sama, hari yang berlainan, behavior dia berlainan. Tak setiap hari dia akan bullish. Tapi kita kena check dia punya daily dengan weekly. So sebagai contoh, macam NE ni kan. Saya ambil yang besar lagi lah. Yang kecil. Ambil besar lagi. Tapi yang ni saya nak ambil dia punya macam ni lah saya ambil semualah. Right. Transaction. Yang ni kita highlight dulu. So first peringkat awal ni kita dah tanda dulu 0, 1, 2. And then 2 dia break. Itu memang dah tanda-tanda awal yang dia dah bullish dah dari awal, dia dah bullish. So bila break, maksudnya dia dah buat high, high, low kan. So dia dah buat channel dah kat sini. So apa yang kita expect? Kita expect 3 lah. 3, mungkin pukul 3, mungkin awal. Macam tadi dia awal sangat. 3 dia dekat sini kan, tak sempat pukul 3 kan. So lepas tu dia dah turun. Tapi let's say kalau tu open intraday kita tak nak target banyak. Okay? Mungkin dalam 2 bit, 3 bit kan. So untuk 2-3 bit, probability untuk dapat tu dah tinggi lah sebenarnya. Right. So bila dah list beberapa, katakan 1 daripada property, 1 daripada healthcare, 1 daripada plantation apa semua, kita kriteriakan mana yang paling confident. Mana yang kita paling confident. Macam yang saya beritahu tadi, first kriteria TC dia lah. Ticker chart dia bentuk macam mana. Tengok transaction dia lebih daripada 100 dengan buy rate dia berapa. Jangan beli dulu kan. Make sure dulu, kira dulu dia punya sub wave dan sebagainya. Ikut apa yang kita dah belajar lah kan. Sebab dekat ticker chart memang kita nampak dia punya wave. Walaupun tak adalah nampak sebiji macam yang wave yang besar macam ni kan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh nampak pergerakan wave dia tu
setiap detik dia punya pergerakan tu kita nampak. Okay. Alright, kalau macam NE ni sepatutnya dia nak turun sikit lah. Tapi generally dia masih bullish. Dia generally weekly, daily masih bullish. So tak keberatan lah. Let's say kalau kita nak entry kan. Maksudnya nak masuk lepas tu keluar, esoknya masuk lagi, keluar, esoknya masuk lagi, keluar. Sebab apa? Sebab kita confident dia, long term dia high. Bukan high. Long term dia bullish. Macam tu lah lebih kurang kan. Alright. So bila dah ikut kriteria ni, saat TC mesti kena ada dia punya starting lah, kita panggil permulaan ni kan, kepala dia. And then buy rate dia berapa, transaction dia berapa. Bila dah dua-dua okey, tengok dia, lepas tengok index, lepas tengok sectorial dia semua bullish. And then barulah kita confirmkan dengan chart. Okay, barulah kita confirmkan dengan chart. Alright. NE tadi dalam industrial and material. Industrial tadi naik juga. Tapi tak cantik sangat. Lepas tu kita confirmkan dengan daily dengan weekly. Okay, bila confirmkan daily dan weekly, dan dari situlah baru kita decide lah. Baru kita decide nak entry ke tak entry. Okay. Tapi kan macam saya lah, first criteria. Bila kita dah decide semua ni kan, kita kena ada satu lagi, kita punya filter yang paling besar untuk menyebabkan kita selamat dalam jangka masa panjang. Tuan-puan kena jadikan habit lah. Pilih counter yang yearly chart dia bullish. Ini saya selalu ulang kan. Pilih counter yang yearly chart dia bullish. Okay. Yearly chart bullish. Bukan bermaksud tak boleh langsung beli chart yang bearish untuk yearly chart. Boleh, ada je, banyak je counter yang naik tinggi walaupun dia yearly chart dia bearish. Cumanya kita tak nak kita tersangkut. Contoh macam Sendai kan. Sendai tak ada dalam saya punya ni. Saya punya bursa bull ni tak ada. Sendai okay, Sendai kita tengok Sendai. Walaupun dia punya kriteria dia kan macam weekly dia macam nampak agak nak bullish kan. Daily pun agak nampak macam nak bullish kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok yearly chart dia masih bearish. Okay? Yearly chart dia memang bearish macam ni. Sebab tu saya amat berhati-hati kalau let's say kita nak, walaupun untuk intraday semata-mata kan, kita just nak keluar masa tu juga. Nak keluar, masuk je keluar juga, keluar terus kan. Profit ke tak profit ke nak keluar terus kan. Tapi still kita nak yang terbaik. Kita tak nak yang menyebabkan bila let's say kalau kita keberatan nak keluar, kita tersangkut dan kita biar je. Bila kita biar lama, makin lama dia makin turun, kita pun terpaksa mengabaikan dia kan, biar dia jadi tukun tukun tiruan yang berada di dasar laut. Kita biar je lah, biar ikan membiak kat situ. Contoh tu dah jadi tukun. Alright. Walaupun dia punya apa ni, short term dia memang masih nampak macam ada momentum, tapi kita tak nak tersangkut. Kalau dah sangkut payah. So, modal sangkut. Lepas tu kita nak trade counter lain lagi. Alright. So Sendai tadi dia tak confirm. Okay? Walaupun dia ada satu timing tu macam seolah-olah dia nak jadi bullish, tapi still tak sampai. That's why saya follow up je kan. Saya tengok je sikit. Lalas dia break kat sini dah. That's all. Tak cukup. Dia tak cukup kriteria. Walaupun dia nampak macam dia dah break. Tapi dia break lagi ke bawah. Okay? Contohnya saya bagi. Masa dia break ni kan, masa dia break kat sini, buy rate dia memang dah low dah. Okay? Jadi kita buat macam ni. Ni saya guna pembaris ni. Pembaris yang ada dekat komputer ni. Okay.
Ini garisan titik 1, kita sambung ke titik yang kedua, kita buat satu garisan lah. Alright. Ini kalau guna pembaris ni memang dia tak silap dah lah. Okay. So sini sepatutnya dia break. Saya tunggu juga, tunggu ni nak break ke tak nak break ni kan. Sekali dia break ke bawah, sekali dia break ke bawah. Dia break yang ni. Okay, bila dia break ke bawah, dia break kat sini. Kriteria TC kita, okay, TC punya kriteria, T-kecat tu lah T-kecat punya kriteria dah tak jalan lah, dah tak jalan. So untuk kita entry sebelum pukul 3 tu tak boleh dah, dia dah terlepas lah. Let's say kalau tuan-puan dah entry awal, katakan kita entry dekat sini dengan harapan dia akan naik lah kan, dengan harapan dia akan naik. So ni masih dalam wave 2 kan, A, B, C. Mungkin kita kira awal sangat, mungkin kita tersilap kira awal A, B, C kat sini. Kita menganggapkan dia C dekat sini kan. Tapi rupa-rupanya ini baru A, ini baru A, baru dibuat B kat sini, baru dibuat C kat sini kan, C kat sini. Lepas tu bila dia break yang ni, totally wave yang asal tu dah berubah lah. Kosong jadi kat situ. 0, 1, 2, 3. That's why dia 3, 4 dan 5. Okay, dia jadi macam tu. Sebabnya dia break kat sini je, dia break kat situ je. Bila dia break kat sini, yang ni dah tak jadi kosong. Sini akan 1 ni dia akan jadi kosong. So sini akan jadi 1, sini akan jadi 2, sini akan jadi 3, 4 dan 5. Dia automatic. Bila break je support ni, automatic semua wave dah bertukar. So that's why tak jadilah. Okay. So yang macam ni memang kita cuba sebaik mungkin lah. Kita tak nak terkena lah. Walaupun bila dah praktis banyak kali pun kadang-kadang masuk juga kan, atau tersilap juga. Tapi pengalaman lah bila dah banyak kali kita dah jadi makin cerewet lah untuk kita pilih kan. Kadang-kadang dalam sehari tu bila kita tengok kan, market tak hijau, sektorial tak hijau, kita tak perlu trade lah untuk intraday. Tapi untuk swing cerita lain. Kalau untuk swing, sekejap lagi saya explain lah untuk swing kan. Tapi swing paling tak cerewet lah. Sebab swing ni kita hanya perlu tengok dia punya wave dia je. And then kita nak decide dekat mana kan tempat yang sesuai. Kalau tuan-puan ada, kejap lagi kita nak bincang tentang swing. Kalau ada counter yang saya nak komen, boleh type lah. Jadi kita akan go through untuk kita buat discussion. Alright. So tu secara ringkas summary daripada apa yang tuan-puan dah belajar hari tu. And then saya perkemaskan lagi supaya tuan-puan nampak lebih jelas. Sebab tuan-puan pun dah trade 1-2 kali. So bila dah trade, lagi nampak lah apa yang kita bertindak tu kan, dia ada reason dia. Apa maksud transaction dan buy rate tu pun kita kena tahu kan. Transaction ni berapa banyak jumlah orang beli lah. Buy rate ni adalah berapa banyak jumlah pembeli. Kalau pembeli lebih daripada 50%, bermaksud dia akan jadi bullish lah pada hari itu. So ada satu lagi info yang ada dekat platform yang tuan-puan tak nampak dekat apps. Yang ni saya dulu saya selalu tekankan juga, info dekat bawah ni. Mungkin tuan-puan tak nampak je saya besarkan. Mungkin ada yang dah tahu lah kadang-kadang saya yang lama-lama discussion dulu memang ada saya sentuh. Alright. Yang dekat sini, today trade summary ni, dia ada bahagian volume, dia ada bahagian value dan transaction. Untuk total, kita nak tengok yang ni overall ni maksudnya total lah keseluruhan. First session 11 pagi sampai pukul 12.30. Second session 2.30 sampai petang. Alright, let's see. Untuk buy, kita nak tengok buy.
Kalau volume buy jauh lebih tinggi, volume dan value, okay? Kalau volume dan value buy jauh lebih tinggi daripada sell, itu pun salah satu kriteria yang membantu kita decide untuk kita entry ataupun tak. Dia memang kadang-kadang break awal tu tak nampak ketara sangat lagi. Tapi kalau dari pagi dah nampak ketara, InsyaAllah lah nanti sebelah petang tu pun dia memang akan buyer tu akan lebih kuat berbanding dengan seller kan. Itu dia punya salah satu cara lah untuk kita decide adakah dia nak jadi bullish ke tak. Selain daripada cara mudah kita tengok yang bawah ni, cara ni paling simple lah. Ni yang paling simple. Kalau paling simple tengok ni je, transaction dengan buy rate. Alright, yang lain-lain ni tak perlu sangat. And then 3 chart lah, 3 chart. So 1, 2, 3, 1, 2, 3 chart tu lah 3 chart. So tu je lah benda yang tuan-puan kena tekankan. Mula-mula sekali index, lepas tu sectorial. Benda ni pun just nak tengok TC je, kan, dia punya 3 chart dia. Adakah 3 chart dia bullish ataupun bearish, dua tu je. And then starting dia macam mana kan, starting. Lepas tu buat list, dia buat list beberapa lah, counter list daripada sektor berlainan ke sektor yang sama ke, buat list 1, 2, 3 pun dah okey kan, 1 hingga 5. Sebab bukan nak masuk semua. Kalau modal banyak boleh lah bagi 3 ke 4 kan. At least kalau kita sekaligus kan dalam beberapa list yang kita dah ada, katakan semua cantik kan pada hari tu, semua cantik. Ada 5 counter, 5 cantik. Modal pula ada cukup untuk 5 counter. So masuklah 5. Mungkin dalam 3 profit 1 loss, ya profit ni boleh cover yang 1 loss tu kan. Boleh juga buat macam tu. Dia macam buat kita kita panggil diversification lah diversified. Alright, mungkin 1 profit 1 loss, 3 profit 1 tak berubah. Ya, tak berubah tu tak membantu apa-apalah. Okay. Alright, so selepas dah ada list, tengoklah dia punya petiga chart, tengok dia punya buy rate, tengok dia punya transaction dulu sepatutnya. Petiga chart, transaction, trans. Okay. Trans ni lebih daripada 100. Buy rate lebih daripada 50. And then make sure dia punya 3 chart ni, make sure betul-betul dah ada bentuk lah. Okay, betul-betul dah ada bentuk. And then yang paling critical, wave 2 tu. Wave 2 ni lah wave yang paling critical sekali untuk decide. Wave 2. Kalau wave 2 dia undecided, kita pun jadi undecided. Kalau wave 2 dia memang simple je macam ni, tengok. Simple betul wave 2 dia. Terus kita pun dah simple je lah. Macam tu lah Alright, and then yang kelima, jangan lupa compare ataupun jangan lupa apa dipanggil, check code apa ni? Bukan code. Check balik lah ataupun tengok balik dia punya weekly dengan daily chart. Okay, weekly dengan daily chart. Tujuan dia apa? Kita nak elakkan keadaan yang dia sedang menurun. Kalau weekly begini, daily begini, payah sikit. Okay, kalau weekly macam ni, daily macam ni, candle sebelum dia masih dalam short term bullish, then okay. Dan kalau boleh, yang paling penting sekali lah cuba kalau boleh lah cuba elakkan bearish, yang yearly chart bearish. Pilihlah yang yearly chart bullish. Okay, yearly chart bullish. Ini sebenarnya penyelamat kepada semua keadaan. And then kalau boleh, tuan-puan kena rajin lah buat list untuk yearly chart bullish. Dalam sekurang-kurangnya ada 10 counter pilihan pun tak apa dah. Ni untuk peringkat awal. Lepas tu tambah sikit. Tambah sampai
ada dalam 50 counter yang sama, tapi bukan sama, maksudnya 50 counter yang bullish, yang yearly chart dia bullish, tapi counter-counter tu ada, maksudnya aktif lah, ada traded lah, ada traded dan harga yang kita mampu milik. So dari situ je kita macam ulang counter yang sama. Macam saya ada banyak, tapi dalam banyak-banyak counter ada dah yang dah jadi bearish pun ada dah kan. So kita buang lah, kita ambil yang baru. So kita bukan nak trade counter yang sama je setiap masa kan, dan nak tukar-tukar juga. So macam itulah caranya, right. Tu secara ringkas je macam tu lah dia punya teorinya, teori. Tapi teori ni teori based on practical lah. Okay? Teori based on practical yang memang kita dah practice lama lah. Okay? Right. Teori boleh faham, practical masih tak yakin. Itulah. Harap-harap lepas ni kena practice lagi. Practice lagi. Sekiranya kita realize loss tapi ada peluang untuk top up dan keluar dan kerugian minima, apakah sesuai itu proceed dengan top up? Yang ini kena tengok individual counter tu. Okay? Macam mana. Kalau counter bullish long term, top up lah dekat mana-mana pun tak kisah. Tapi kalau dia bearish untuk long term, kena betul-betul berhati-hati sekiranya nak top up. Kita takut kita top up, dia tak habis bearish lagi. Top up tak habis bearish lagi, dia akan turun lagi. So kena ada spesifik counter apa, baru saya boleh komen. Sebab kita nak tengok dekat mana kan, dekat mana. Yang macam Sendai ni memang bahayalah. Walaupun dia memang nampak macam sekarang ni ada momentum, untuk dia jadi bullish dia kena naik sampai sini. Dia kena naik sampai RM1.74 baru dia bullish. Walaupun dia ada momentum sekarang, tapi momentum dia dalam channel bearish. Ini channel bearish. Most probably dia akan berhenti sampai situ je, sebelum dia sambung turun lagi ke bawah. Itu je lah risiko untuk bearish. Katakan tuan puan dah pernah beli sebelum ni ke atas ni kan. Katakan dekat sini. Harga 84 sen. Nanti dia turun kan, turun. Adakah sekarang boleh untuk average kan? Sekarang. Tapi kalau tengok pada wave dia ni, boleh lah kalau nak average sekarang sebab dia dah mula ada momentum. Cuma kita takut kalau let's say kita average sekarang, dia tak cecah pun target yang kita nak tu, dia terus dia turun ke bawah. So bila lagi dia akan naik sampai ke atas tu balik kan. Itu je lah risiko kalau counter tu memang bearish untuk major wave. Untuk major wave dia bearish. So sekiranya tanya balik saya, bilakah masa yang sesuai untuk average? Masa dia baru je habis dia punya oversold area. Okay? Itu je cara yang paling selamat untuk kita nak averagekan counter. Let's say katakan saya besarkan sikit lah time frame dia. Katakan counter Sendai. Daripada overbought ni dia buat retracement. Kita dah beli kat sini. Katakanlah, ini contoh je lah. Contoh. Banyak betul istilah katakan. Katakanlah. And then dia buat downtrend. Tapi kita tengok oversold dia sedang membuat oversold. Bila masa paling sesuai untuk average? Bila dia dah keluar daripada oversold lah. Itu masa paling sesuai lah. Tak kisah time frame berapa. Tapi kalau major wave keluar daripada oversold, lagi bagus daripada wave yang lebih time frame yang lebih kecil. Kalau 6 monthly ataupun 3 monthly ataupun monthly dah keluar daripada oversold, lagi bagus berbanding dengan weekly atau daily keluar daripada oversold, sebab dia memang menunjukkan trend dia memang betul-betul dah nak keluar daripada oversold. And then kita tengoklah momentum tu dia akan follow lah. Macam tu. So bila dah keluar daripada oversold tu, kita dah confirmkan betul-betul keluar daripada oversold. Semua time frame pun yang lebih kecil menunjukkan dia dah keluar daripada oversold. Boleh untuk average down. Okay? Boleh average down.
Alright, perlu lebih masa untuk pemahaman yang sempurna, betul. Okay. Even saya pun ambil masa bertahun-tahun baru saya betul-betul faham cara menggunakan elliott wave. Bukan sekali belajar terus pandai, tak. Kelas sebaik cuma perlu ulang kaji yang lebih betul lah. Okay. Nota ada, boleh baca. Video pun ada, boleh tengok balik. And then kita pun ada di grup sementara untuk discussion, boleh tanya-tanya soalan. Yang penting praktikal lah. Nak lebih bagus lagi, praktis betul-betul lah. Cuma make sure money management lah. Money management. Macam saya cakap lah. Jangan terus pump semua modal untuk intraday, tak boleh. Kena ada 3 bahagian. 3 bahagian ni bahagi 3. Long term ni kita nak 2 je. Kita nak capital gain. Capital gain ni apa ni, peningkatan modal, capital gain. Yang kedua kita nak dividen. Kalau tuan-puan nak long term, masuk counter long term, tapi counter tu tak ada dividen, baik masuk ASB je lah. ASB sekurang-kurangnya setahun sekali dapat dividen. Okay, kalau counter tu bagi 4 kali dividen, itu lagi bagus berbanding dengan counter yang tak bagi dividen. Contoh banyak dah. Sebelum-sebelum ni saya pun dah ada bincang kan untuk counter yang okey, macam KPJ okey bagi dividen kan. OpenSys, cuma OpenSys dia dah berubah status, sebelum ni dia syariah. Alright, tengok KPJ dah tinggi sangat lah. Okay. And then dia memang bagi dividen. Okay. Tengok dekat TradingView tu kan, bila ada D tu maksudnya dividen lah. Jadi kita boleh tengok dia 4 kali setahun dia bagi dividen. Okay. Oktober, Julai, Mac. Okay. Tapi sebenarnya ada satu cara yang paling efektif untuk long term investment. Kejap lagi saya share. Okay. Ini yang pertama. Pembahagian modal lah untuk modal. Yang kedua, swing. Swing ni kita nak kalau nak dividen untuk swing boleh juga, tapi jangan beli terlampau jauh sangat lah daripada tarikh dividen kalau nak dapat dividen swing. Mungkin dalam beberapa hari sebelum dia bagi dividen, masuklah untuk swing dividen. Ataupun mungkin kita just nak swing untuk dapatkan 5 hingga 10 bit, ataupun 5 hingga 20 bit, ataupun 5 hingga 10%. Itu okey. Yang ni just gunakan elliott wave pada time frame daily sampai monthly, sampai 3 monthly pun dah cukup. Okay, kalau nak untuk long term lagi, mungkin 3 month dan above lah, 3 month sampai 6 month sampai yearly. Lepas tu yang ketiga baru kita gunakan untuk intraday. So pembahagian dia, kalau bagi 3 ni, katakan 100,000 lah. Ini contoh untuk mudah kira So 50 kat sini, 50 kat sini. Ini 30. Yang ini 20 je. Okay, 20. Tapi kalau dalam 20 ni, kalau tuan-puan nak bagi 3, bagi 3 payah sikit. Bagi berapa? 4. Kalau 20 bagi 4, dapat 555 kan. So 555 untuk intraday okey dah. 555 untuk intraday kan. Let's say dalam sehari tu masuk 4 counter kan. Dalam sehari 555. So katakan yang ni untung 200, ni untung 100, yang ni rugi 100, yang ni tak untung tak rugi. So dapatlah dah dapat sikit. Macam mana cara nak bagi cari counter yang bagi dividen? Okey. Sebelum cari counter yang bagi dividen, cari dulu counter yang yearly chart dia bullish. Itu je cara yang paling selamat. Kenapa? Kalau kita just terus pergi counter yang bagi dividen sahaja, banyak counter yang bagi dividen, yearly chart dia tak apa-apa. Yearly chart dia menurun. Ya, kita cari yang yearly chart dia bullish dulu. Apa-apa je. Okay? Baru kaji, baru tekan. Ini contoh macam MyEG ni. MyEG bagi dividen, tapi tak kerap sangat lah. And then MyEG, yearly chart dia bullish. Alright, dan harga dia sekarang discounted. Memang discount betul-betul dah. Okay, discount betul dah ni. Mungkin boleh discount lagi sikit lah, tapi bagi saya dah murah sangat dah. Ni dah murah dah ni, 80 sen.
Sebab sebelum ni dia pernah naik tinggi sampai RM2 sebelum ni. Almost lah sampai RM2. Lepas tu dia dah turun sampai paling murah sampai sini hari tu. 30 sen, 40 sen macam tu. Tak. Ini dia dah buat corporate exercise sebab tu harga dia turun. Sebelum ni dia dah naik sampai RM2. Dia dah ada corporate exercise. That's why dia buat price adjustment. Okay. Dia naik tinggi. Dan sekarang sedang buat retracement lah. Untuk yearly chart dia bullish. And then dia bagi dividen walaupun tak adalah kerap macam KPJ kan. So jangan terlampau fokus sangat dividen dulu. Fokus yearly chart dulu. Bullish dulu. Okay. Bila dah ada semua senarai ni, yang senarai contoh macam senarai yang saya buat ni lah. Buat je semua senarai ni. And dia baru klik. Tengok dia bagi dividen ke tak. Kalau counter baru memang tak nampak lah. Tapi Mr. DIY walaupun di counter baru dia kerap bagi dividen. Kerap. Tuan-puan tengok daripada awal dia listed je terus dah bagi dividen dah tahun 2020. Okay. Baru listed je bagi dividen dah. Lepas tu dia bagi dividen. And then counter ni antara counter yang long term bagus. Dividen bagi. Wave dia pun dah sekarang makin cantik. So kalau nak swing bagi saya berbaloi lah. Untuk short term okay, long term pun okay. Cuma harga dia memang keras sikit lah, RM2 kan. Kena modal agak besar sikit. Right. Cuma tolong sangat-sangat, tolong jangan tengok dah counter-counter yang bearish yearly chart. Sebab kalau kita buang semua counter-counter yang bearish yearly chart dia bearish daripada senarai kita dah berjaya mengurangkan terlampau banyak dah beban-beban untuk kita kaji. Sebab counter yang bullish tuan-puan, yang daily chart dia bullish, terlampau banyak. Itu pun tak habis nak kaji. Kita pergi serabutkan diri kita dengan yearly chart bearish pula, lagilah kita pening. Alright. Lagi pening. Sebab kita cuma nak berapa je counter kan dalam banyak-banyak untuk kita trade. So kalau kita pergi kejar pula counter yang bearish, kita dah makin menyesakkan dada. Synergy daily. Synergy cantik. Saya dah share tadi. Synergy saya dah share tadi. Bukan tadi, semalam lagi sebenarnya saya dah share dah. Ni. November 1 tadilah. November 1 tadi. Sebelum ni ada tak? Saya ingat saya dah share. Selken. Rafi Vijay Food. Synergy. Apa ni? Sekejap bulan lama dah. Monthly chart ini bila ni? Bulan 6 hari tu, lama dah. Tapi memang kita dah follow dia lama lah sebab dia antara counter yang yearly chart dia bullish. Ini je lah kriteria yang saya tekankan betul-betul. Tuan-puan carilah counter yang yearly chart bullish. Sebab memang tak rugilah. Ini tak rugi. Buat senarai betul-betul yearly chart bullish. Kenapa yearly chart bullish? Sebab kita nak yang candle, keseluruhan candle counter tersebut bullish. Macam saya buat dulu, ingat tak? Masa kita buat hari tu. Contoh macam ni kan. Kita ambil satu segi 4. Alright, kita ambil open dekat sini. Okay. Close dekat sini. Close, open, close. Lepas tu high dia kat atas tu. Alright, tu. So kita masukkan dia punya high dia. Saya ingat. Dia tak boleh ni. Candle dia tepi. Ini adalah keseluruhan lah, macam kita summarize kan counter ni hanya menggunakan satu candle je.
So generally kita nampak dia memang bullish lah, dan dia semakin bullish, ya. Dia semakin bullish. Dia stop kat sini sebenarnya. Okay. Open kat sini, close dekat sini. Nanti kita boleh besarkan sikit lah. Lepas tu candle high dia kat sini. Dan low dia kat bawah lah sikit. Kat low dia macam tu sikit je. Macam tu. So ini keseluruhan summary pergerakan counter ni, Mr. DIY ni. So kita nampak lah dia sekarang dia sedang nak naik lagi. So bila dia meneruskan kenaikan ni, dia akan jadi macam ni lah. Naik sampai situ. So ini sebenarnya kita nak kejar, pembentukan Marubozu, right? Ini konsep kalau kita tengok summary dia keseluruhan pergerakan counter tu. Tapi untuk daily, untuk hari itu sahaja, sama jugalah. Kita just nak tengok candle dia tu sedang terbentuk. Sama je kan. Dia open kat sini. Open, dia pun naik. Tutup dekat sini. Lepas tu dia pun buatlah toncit dia, sumbu dia lah. Sampai situ. Tapi generally, dia bullish lah. Generally dia bullish. Tapi yang paling bagus kalau dapat yang dari bawah naik jemanjang sampai tutup. Itu memang, itulah sebenarnya yang kita nak. Tapi nasib lah, nasib. Kadang kita kaji tak jumpa juga kan. Kalau tak jumpa, tak payahlah. Kalau jumpa, okey. Macam JPG tadi, lambat dah, dekat sini dah baru dia break kan. Tapi dia break dengan volume. So kriteria dia cukup. Walaupun peringkat awal dia tak power sangat, tapi kriteria dia cukup. Tapi dia naik melepasi jangkaan. Sepatutnya pukul 3 dia stop. Tapi dia naik sampai wave 5 kan. Tapi JPJ kalau tuan-puan tengok yearly chart dia, cantik. Ingat tak saya beritahu masa kita punya discussion last minggu lepas ke kalau tak silap, antara indeks yang bagus adalah plantation. Kita ada 3 kan. Yang saya hari tu saya ada sebut lah. Mungkin tuan-puan ingat, mungkin tuan-puan tak ingat. Construction masih okey. Property dan plantation. Ada 3. Lepas tu rate. Sekarang plantation pula mendahului ke semua. So mungkin tuan-puan boleh fokus pada plantation lah dalam tempoh terdekat ni, beberapa seminggu 2 ni kan. Sebab bila sesuatu indeks tu mula naik, sectorial index mula naik, dia tak akan stop sekejap je. Macam construction dah lama, beberapa minggu lepas, sebulan lebih lah kot, dah naik. Property pun sama kan. Plantation ni pun plantation ni baru nak start je. So most probably dia akan naik lagi sampai 9,000 mata kan, lebih kurang. So boleh fokus plantation je lah untuk minggu-minggu mendatang kan, dalam beberapa minggu macam tu. So tu salah satu cara lah untuk kita nak tengok, kita nak fokus yang mana satu, kita tengok sektor mana yang bergerak. Jadi jangan terlampau rawak sangat kan. Kalau terlampau rawak ataupun terlampau ambil je pik-pik mana-mana macam kita sendiri pening. Transportation dah wave 1, so dia akan buat wave 2, so tak, bagi saya tak preferable lah. Alright. Sinergi 1, 2. Daily, monthly. Kita tengok lah. Alright. Okay, sinergi ni kan, kalau yearly chart ni baru wave 1 je. Ini wave 1 pun tak habis lagi lah. Okay. Mungkin dia nak buat wave 2 dah lah. Kalau kita ambil ni wave 1, ni wave 2 lah. Alright, ni 1, ni 2. Okay, ni 1, ni 2. So ini 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ini A, B dan nak buat C. Nampak tak? Garisan ni dah ada kan? Itu yang zigzag, yang zigzag 2 tu kan? Dah ada dah kan? So saya tak perlu buat wave dah. Kita just interpret je. Alright. So ini dia punya
zigzag lah. Wave 1, wave 3, ni sekarang wave 4. So dah habis, nak buat wave 5 dah lah. Tapi saya ingat belum nak buat wave 5. Wave 4 ni tak habis lagi. Sebab kalau tuan-puan tengok dekat sini, ni 1, 2, 3, 4 ni kan. 4 ni tak habis lagi. Okay, baru nak turun sikit lagi. Ni baru 1, 2, ni nak buat 2 je. Ni baru nak buat 2 je. So 2 ni sepatutnya kena turun sikit lagi lah. Ni 1 ni nak buat 2. Baru 3 lah, 4, 5. Dah jadi apa ni? Macam itulah lebih kurang. So kalau tengok weekly chart dia, yang ini saya ingat dia belum habis ni wave 4 ni. Tapi tak sure lah sebab macam kalau tengok pada indikator kan, kalau tengok pada indikator sini oversold dah nak habis. Sini pun momentum dah mula naik. Most probably ini memang wave 4 dah lah. Ini memang wave 4. Cuma dah habis ke belum? Tu je lah. Dah habis ke belum? Kita boleh confirmkan juga dengan awesome indicator kan. Macam saya tak guna dah awesome. Saya gunakan 3SUTC tu je. Okay. SUTC dengan 3SUTC tu saya boleh gabungkan sekali kan. So bila dia menguncup ni, bila yang zon merah ni menguncup, ni belum menguncup lagi lah. Bila zon merah dia menguncup ataupun tiba-tiba daripada zon merah bertukar balik jadi zon hijau, so kita tahu dah lah wave 4 dia dah tamat lah. Ni wave 3 kan. Alright, kita tengok daily chart. Okay, tengok daily chart. Alright, so daily chart dia lebih jelas. Kalau tuan-puan tengok, ini wave 3, panjang ni kan wave 3 ni. Alright, ni wave 1, 2, 3. 3 ni kan, 3 panjang, 4. So ni 4. Berdasarkan daily chart, wave 4 ni daripada sini, daripada atasnya exit ni, wave 4. So dia jadi zon merah, dia dah menguncup dan sekarang dah jadi zon hijau. Zon hijau tu adalah permulaan kepada momentum baru ataupun zon baru bullish. So counter ni basically kita boleh cakap dia dah mula bullish lah daripada wave 4 tu. Maksudnya wave 4 dia dah habis dah lah. So dia dah mula masuk wave 5 dah. So akan naik lagi lah untuk jadi wave 5. So kalau macam ni untuk swing okay. Untuk long term investment bagi saya tak preferable sebab dia kedekut. Dia bagi dia berapa kali je dividen ni kedekut. Not preferable. Tapi swing semata-mata okay. Intraday pun boleh. So decide lah. Alright. Okay, setakat ini boleh tak? Boleh follow tak? Boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Nampak tak? Lebih nampak tak daripada yang kita dah belajar itu, daripada kelas? Kalau tuan-puan lagi faham, lagi jelas, lagi clear, komen sikit. Ya, yeah. Dia memang macam tu. Kita kena practice. Tapi bila dah practice kan, kalau kita practice mata-mata kan, bila kita practice tanpa guide, practice mata-mata berdasarkan apa kita panggil hope analysis, kita macam meneka-neka lah, kita guess lah, kita teka-teka betul ke macam ni, betul ke kita trade ni macam ni kan. Rupa-rupanya trading ni dia ada sistem dia, kriteria yang perlu kita follow kan. Kalau kita follow, insyaAllah ada hasil lah ni. Tapi nak cakap sentiasa jadi tu tak, sebab market dia bukan milik kita. Kita boleh kaji pergerakan dia, tapi
Bila dia buat gila, dia buat gila. Itu je lah nak cakap. Tapi individual counter, kita boleh particular lah macam yang kita kaji macam tu lah. Even walau setengah orang kan. Bukan setengah orang lah, maksud saya kan ramai kan. Mungkin saya boleh cakap 80-90% lah traders tak faham baca ticker chart. Tuan-puan rasa ramai ke yang faham cara baca ticker chart? Baca benda ni. Agak-agak berapa persen daripada traders yang ada kat Malaysia ni yang faham baca benda ni? Berdasarkan wave seperti yang kita baca. Agak-agak dia orang tahu tak benda ni? Ini kira basic dah ni. Sebab ini adalah asas kepada macam mana candle tu terbentuk kan. Daripada pukul 9 pagi dia open, dia tutup pukul 5 petang kat sini. Itulah pembentukan candle tu. So falsafah daripada pembentukan candle tu sebenarnya dia terhasil daripada teori Elliott wave tu lah. Benda ni lah 0, 1, 2, 3, 4. Macam mana 4 tak nak keluar? 4, 5. Yang correction lah. Correction ABC. So benda ni adalah satu fractal. So konsep dia terkait di antara satu sama lain. So fractal adalah merupakan satu bentuk geometrical pattern yang menghasilkan bentuk yang lebih besar ataupun lebih kecil dalam struktur yang sama dengannya. Sebagai contoh, snowflake, salji. Dia ada fractal dia kan. Sebagai contoh, binaan atom, galaksi dalam semesta. So dia ada bentuk binaan dia. So fractal lah sebenarnya. Teorinya adalah nama wave, teori wave ni adalah sebenarnya fractal lah. Fractal. Once kita faham benda ni, kita lebih jelas macam mana sebenarnya kita trade. Sebab dia bukan simply tekan-tekan. Nak tekan kat mana? Tekan je lah mana-mana kan. Ada ni boleh masuk tekan. Rupa-rupanya volume sell. Kita tekan. Tapi wave dia macam ni. Kita tekan dekat sini konon-konon boleh masuk. Memanglah dia naik sekejap tapi dia akan pergi lebih bawah. Macam itulah. Right. Okay. Sebenarnya kan yang berkenaan saya dah buang tadi yang saya buat 3 tu. Contoh macam kita ada dana katakan 100k ni. Untuk sini long term. Sini swing, sini short term. Yang long term ni sebenarnya dia ada cara yang lebih proper sebenarnya untuk long term ni. Cara yang diajarkan oleh ramai guru-guru keuangan. Okay, kalau tuan-puan perasan, nampak tak buku yang ada kat sebelah saya ni kan. Macam saya tunjuk hari tu lah buku-buku keuangan semua tu. Majoriti mengatakan untuk kita keluar daripada contoh saya ambil contoh Robert Kiyosaki lah. Dia selalu cakap lah salah satu buku dia adalah quadrant tu. Okay, dia punya ESBI quadrant tu. ESBI tu kan. Robert Kiyosaki yang dia cakap. Untuk kita keluar daripada quadrant sebelah kiri ni adalah employee, orang yang bekerja dengan majikan.
ataupun self-employed yang bekerja sendiri. Contoh macam ada kedai kecil ataupun kerja kais pagi makan pagi, buat bisnes kecil-kecilan dan sebagainya. Orang yang duduk sebelah kiri ni yang paling tinggi dia punya tax. Okay, paling tinggi dia punya tax. And then paling banyak utang lah. Paling banyak utang. Dan paling terkesan dengan rat race. Rat race ni maksud dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ataupun cukup bulan bayar hutang. Macam itulah rat race kan. So hutang-hutang semua tak habis-habis kan. Hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang pelajaran, hutang kad kredit dan sebagainya. So kebanyakan ni dekat sini terkesan. Tapi yang dekat sini dia kurang terkesan sebab dari segi tax dia ada lebih privilege. And then diorang dah lebih memahami cara untuk mengawal keuangan peribadi ataupun dipanggil sebagai personal money management, ya, ataupun saya panggil sebagai PKP lah. PKP. Okey. Pengurusan keuangan peribadi, PKP kan, pengurusan keuangan peribadi. Berdasarkan apa yang Azizi Ali cakap lah, jutawan Malaysia kan, jutawan Melayu. Azizi Ali cakap ramai orang yang tidak berjaya mengawal keuangan dia sebab dia tak ada ilmu ni lah, tak ada ilmu mengawal keuangan peribadi. So bila gaji meningkat, hutang meningkat, perbelanjaan meningkat. Okay. Itu disebabkan oleh PKP lah. Tak ada PKP, tak ada pengawalan pengurusan keuangan peribadi. Orang yang duduk dalam kuadran I dan kuadran B, kebanyakan kuadran B dia akan pergi ke kuadran I. B ni adalah businessman lah, ataupun business people yang ada business sendiri. Tapi business yang yang menghasilkan pulangan tanpa dia sendiri memberikan tumpuan sepenuhnya. Dia macam ni. Orang yang duduk dekat B ni orang yang menggunakan other people money dan other people time. Faham tak maksud dia? Orang yang menggunakan masa orang lain dan duit orang lain untuk menghasilkan duit. So dia hanya bekerja untuk menggunakan duit orang lain dan masa orang lain untuk dia menghasilkan lebih banyak duit. Ini adalah business people. Dan golongan ni kebanyakan golongan yang dapat pengecualian, bukan pengecualian, dia banyak tax privilege yang lebih besar sebab dia golongan entrepreneur lah, yang ada company besar-besar, holding dan sebagainya, sedia berhad. Dan golongan I ni adalah golongan investor lah, golongan investor. So yang saya nak sentuh tadi adalah apa yang kita boleh belajar daripada golongan ini dan golongan ini adalah diorang akan ada satu part sekurang-kurangnya 10% daripada dia punya pendapatan. Pendapatan memang dia akan put aside untuk investment. So contoh kan, kalau let's say dia ambil satu counter lah, katakan kita ambil KPJ lah. Kita ambil counter KPJ. Every month, P ni dah macam cone ice cream. Katakan orang yang duduk kat sebelah sini, kuadran businessman ataupun business people lah, ataupun investor ni, orang yang dia dah memang berada di level lain. Dia kan, yang membezakan golongan kiri ni kan, ashabul yamin ni, ashabul shimal kan. Golongan kanan ashabul yamin. Ashabul yamin. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah tu kan. Tapi itu cerita akhirat lah, ini cerita dunia. Golongan kanan ni, ashabul yamin ni, adalah orang yang ada mindset yang berbeza dengan orang yang duduk sebelah kiri, ashabul shimal. So orang yang mindset sebelah kiri adalah mindset lebih kepada secure and greed. Bukan greed, fear. Takut untuk mengambil risiko dan prefer untuk security. So that's why dia lebih prefer untuk bekerja, mendapatkan gaji bulanan ataupun bekerja keras dan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Maksudnya self-employed lah, kerja sendiri bekerja keras. Dan kebanyakannya kita kat sini lah. Macam saya pun saya ingat saya masih lagi duduk sebelah sini lah. Masih lagi tak keluar lagi.
InsyaAllah one day kita lompat kat sini. One day. Saya pun dah ada plan dah sebenarnya. Dah slowly mula menghadam dan mula restructure balik kita punya PKP, pengurusan kewangan peribadi. Bila kita berjaya merancang PKP ni kan, kita boleh slowly lompat daripada kiri ke kanan. Slowly lompat. Dia tak boleh drastik, tak edit. Sebab benda ni dia bukan tempat, dia adalah mindset. Okay, dua-dua yang membezakan sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah mindset. Okay, mindset. Dan yang membentuk ataupun mengubah kita punya mindset ni adalah ilmu dan pengalaman. Dua tu. Kalau kita ada ilmu saja tak cukup. Kena ada ilmu dan pengalaman. Alright? Untuk membentuk ilmu dan pengalaman, kena ada circle pergaulan yang tepat. Kalau circle pergaulan yang tak tepat, sama je lah. Kita tak ke mana-mana. Alright. So, kembali ke KPJ. Contoh, golongan yang Ashabul Yamin ni, golongan kanan ni, dia orang akan put aside sekurang-kurangnya 10% daripada dia punya pendapatan bulanan ataupun mungkin lebih lah, mungkin mingguan ke apa, untuk invest dalam growth stock ke mutual fund ke apa ke. Tapi yang saya nampak contoh kalau let's say untuk saham, pilih je mana-mana satu counter yang confirm bullish, confirm bagi dividen. Every month 10% masuk. Every month 10% masuk. 10% masuk. Ni untuk apa? Tujuan dia adalah untuk 5 hingga 20 tahun akan datang. Okay. Kalau umur panjang lah. Untuk growth and dividend stock growth. Dua-dua. Sebab yang ni memang untuk kita build kita punya wealth. Untuk bina aset dan kekayaan. Tak perlu pergi jauh-jauh lah. Satu cukup. Ini satu cukup. Tapi make sure betul-betul pick yang betul-betul counter betul lah. Jangan pilih XOX ke apa ni, Sapura Energy ke. Kalau macam dulu apa yang ada isu hari tu yang dah unlisted tu, Datuk Awang tu, apa nama, saya tak ingat lah. Saya tak ingatlah nama kaunter dia. Ada pejabat di Shah Alam tu kan. Selalu kat depan pejabat dia. Tak ingat lah. Global apa entah. Serba dynamic. baru nak sebut Global Ikhwan. Serba dynamic. Itu memang tak boleh. Kaunter macam tu tak boleh. So, every month put aside 10%. Tak banyak. Kalau gaji katakan 2,000, kalau 10% baru berapa? 200 lebih kurang. Dalam 200. Put aside dulu. Lepas tu jangan kacau lah. Jangan kacau. So dia adalah untuk membina kekayaan. Okay? Membina dia. Every month put aside. Masuk. Dia automatic. Dia akan average downkan kita punya harga. Kalau kita terbeli jauh, tinggi, bila counter drop, dia akan automatic average down kan. Average. Bila dia mula naik balik, automatic dah dia average down. So dia akan cepat recover. Untuk harga tu kan akan cepat recover. Macam itulah cara yang digunakan oleh pelabur-pelabur gold juga. Okay, orang yang simpan emas kan, gold. Orang yang simpan emas, macam ni lah cara dia. Orang simpan gold kan, dalam account gold dia lah. Account gold. So every month mungkin dia letak 10% ataupun kurang. Kalau nak bagi dua pun boleh juga bagi dua. 5 kan. Mungkin 5% dalam 100. Tapi 100 je sikit sangat. Tapi walaupun kita rasa sikit, bila dia terkumpul dalam jangka masa panjang, dia akan jadi banyak. Okay, sikit. Tapi 5 hingga 20 tahun tu lama. Walaupun sikit kan. Tapi lama-lama kita tak rasa pun benda ni kan. Tapi lama-lama dia akan jadi makin besar. Dia akan ada compounding effect. And then dividend tu kalau boleh reinvest balik.
Ada dividen, reinvest. Ada dividen, reinvest. Macam gold tak ada dividen. Itu je lah kelemahan dia. Tapi gold dari segi physical dia ada nilai. Kan kita beli emas, kita dapat emas. Emas tu sendiri bernilai. Emas tu sendiri, kalau kita campak kat lantai, orang berebut. Kalau saham, kita tak boleh pegang. Walaupun dia ada syarikat besar kan, ada bangunan yang banyak, kilang yang besar, bukan kita boleh pegang, kita boleh duduk tinggal kat dalam. Tak boleh. Kalau gold kita boleh pegang. Macam itulah. So 5% mungkin pergi kat gold, 5% mungkin pergi dekat counter yang long term. Kan itu sebenarnya adalah cara yang paling tepat untuk invest long term, berbanding dengan kita swing, kita intraday. Itu boleh untuk seronok-seronok cari duit, duit goreng pisang lah. Kita cari duit goreng pisang. Tapi untuk kita seriously grow kita punya income, kita kena fokus benda ni. Counter pilihan untuk invest, KPJ. Saya dah bagi ni KPJ. Macam Mr. DIY tak berapa, boleh tapi mahal sikit. Tapi okey, bagi saya Mr. DIY, dia prospek masa depan dia memang okey. Ion pun okey. Dia macam syarikat-syarikat yang kita nampak macam susah lah untuk bankrupt dalam tempoh masa yang terdekat. Tapi Ion kurang sikit lah, dividen dia tak banyak. Mr. DIY okey. KPJ memang better lah, much better lah untuk saya. Cuma KPJ ni dia dah tinggi sangat. Ya. Saya bukan tak nak recommend, tapi takut. Dia dah tinggi sangat. Takut. Takut dia terjun. Tapi kalau tengok yearly chart kan, baru keluar je daripada oversold, dia baru keluar. So tuan-puan decide lah macam mana kan. Tapi rekod dia bagus. Dividen pun bayar je setiap 4 bulan sekali bayar. 4 bulan sekali bayar. So tapi macam saya bagi tahu, kalau kita sikit-sikit average, every month dia akan auto lah, average. Makin dia tinggi, makin cepatlah kita profit. Tak perlu banyak Cuma itulah kan, bila deposit kan M+, dia ambil sikit kan. Bukan M+, potong tau. Dia just hold untuk cost untuk bayar brokerage lah. Itu je. Okay. Kalau kita tutup account, dia akan bayar balik benda tu. Cuma sebulan sekali lah buat macam saving. Tapi dia bukan saving, dia adalah investment. Saving lain, saving tu cerita lain. Kalau tuan-puan berminat lah, saya ingat saya nak share ni semua benda yang saya dah baca dalam buku ni. Banyak benda saya nak cerita ni, tapi dalam sehari tak sempat. Kena buat banyak sesi. Dalam kepala saya ni banyak benda yang saya nak share, tapi itulah. nak cari apa ni, kalau ada benda yang kita nak share tu kan, kalau tak ada pendengar, tak ada orang yang nak dengar, kita tak boleh nak share juga. Dia macam tu. Okay? Tapi kalau ada orang yang nak mendengar, sukalah saya nak share. Alright. Lebih-lebih lagi konsep pengurusan kewangan peribadi ni, memang banyak orang duk cerita tentang pengurusan kewangan peribadi, tapi tak ramai orang praktis. Dekat Malaysia ni tak ramai yang betul-betul ambil cakna berkenaan dengan pengurusan keuangan peribadi ataupun personal money management, PMM lah, personal money management. Alright, benda ni adalah satu field, satu bidang yang besar, tapi kurang diberikan perhatian dan tak ramai orang ambil peduli. Especially orang muda lah, orang-orang yang berumur 30 tahun dan ke bawah, tak ramai yang peduli sangat. Bila dah umur 40 dan ke atas, baru terfikirlah. Macam saya lah, terlambat dah, baru terfikir kan. Sebenarnya benda ni daripada umur 20
Umur 18 lagi sepatutnya kita dah didedahkan kepada benda ni. Habis je SPM, belajar benda ni dulu. Belajar tentang pengurusan keuangan peribadi. Sebab masa remaja sampai kita masuk college, belajar, masuk universiti, belum ada tanggungan yang besar. Keluar sahaja universiti, majoriti rakyat Malaysia keluar sahaja universiti atau college, apa benda yang pertama menunggu? Bukan mak ayah tunggu kat luar pagar universiti, tak. Habis je convocation, perkara pertama yang menunggu, hutang. Betul tak? Perkara pertama yang menunggu, graduate. Mana-mana universiti je. Especially kalau universiti swasta lah. Unless kalau dia dapat scholarship. Itu cerita lain. Tapi berapa orang je? Right? Loan, yes. Loan education loan. Sepatutnya kan, benda tu tak berlaku. Tapi dia adalah realiti yang kena telan. Mesti dia telan. Sebab memang macam itulah cara dia. Sebab kita tak ada universiti wakaf. Kalau macam Al-Azhar dekat Mesir tu, dia universiti wakaf. Universiti tu pembelajaran dia percuma. Cuma makan minum kena bayar lah sendiri. Kan, penginapan apa semua tu kalau duduk kat luar dekat rumah sewa apa semua tu kena bayar lah kan. Cuma pembelajarannya percuma. Kat Malaysia tak ada universiti wakaf. Kalau semua orang Islam dekat Malaysia ni wakaf untuk satu universiti kan, universiti wakaf, tak bayar-bayar satu sen pun, untung kan anak-anak orang Islam kan. Benda tu boleh buat tapi tak ada orang nak usahakan dan tak ada orang yang nak menguruskan. Kita ada badan wakaf, kita ada kan, peringkat negara, tapi lebih kepada harta-harta yang komersial lah, okay? Tanah, bangunan kan. Universiti tak ada. Wakaf air ada, wakaf masjid banyak tanah. Tapi education, pelajaran adalah benda penting. Dalam Quran pun sebut, kalau macam satu kaum ni kan, janganlah kan Tuhan sebut kan, maksud dia kan, janganlah satu kaum tu semua keluar pergi berperang. Mesti ada sebahagian daripada mereka duduk dekat dalam untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Nanti bila orang yang berperang tu balik, dia orang boleh mengajarkan kepada orang yang pergi berperang tu ilmu-ilmu yang dia orang pelajar. Pentingnya pendidikan kan. Dah jauh apa benda yang saya dah beritahu. So macam itulah konsep dia kan. Jangan fikir banyak. Jangan fikir nak 10,000 tak. Dia untuk investment yang betul-betul. Dia bukan nilai yang banyak gedemak langsam, bukan. Pure investment adalah small amount tapi consistency. Dia macam batu bata lah. Dia macam batu bata kan. Kita bina satu bata, tambah satu bata, tambah satu bata, tambah satu bata. Lama-lama bila bata tu makin banyak, naiklah satu bangunan. Tiba-tiba je bangunan tu dah ada bumbung. Macam tu kan. Lepas tu lama-lama dah boleh tinggal kat dalam tu kan. Alright. Satu lagi, dalam kebanyakan lah buku yang saya baca ni, ada dua benda lah yang dia suggest untuk keluar daripada E dengan S ni. First memang kena keluar lah daripada hutang lah. Memang tak boleh ada hutang lah. Kena bebas hutang. Itu cerita lain. Kalau tuan-puan nak berminat, kita boleh buat satu discussion macam mana cara nak keluar hutang. And then bila dah keluar hutang, baru boleh masuk ke bahagian B dengan I. Barulah dari sini ada kita panggil residual, perlebihan yang kita simpan kan, daripada pendapatan. So dari situ baru kita boleh invest. Invest dua tempat yang paling recommended. Sama ada pelaburan, sama ada dalam bentuk saham, ataupun satu lagi dalam bentuk hartanah.
Hartanah ni cerita lain sebab saya pun uh, tak mahir. Tapi kita boleh bincang. Benda boleh bincang. Dari segi teori kita boleh cerita lah. Tapi kalau bab saham insyaAllah saya boleh tolong. Saya boleh guide juga. Alright. Tu dah jauh dah tu. Dah jauh dah. Alright. Saya ingat untuk sesi last ni kan, bonus ni. Nanti lepas ni kita sambung discussion dalam grup biasa je lah. Macam kita discuss counter macam biasa tu je lah. Tapi kalau tuan-puan nak tanya berkenaan dengan elite wave dan sebagainya lebih detail dalam grup ni lah. Tapi nak tanya secara umum boleh masa discussion macam tu. Alright. So setakat ni ada apa-apa yang perlukan clarification tak, yang saya perlu perjelaskan lagi sebelum kita, saya ingat saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Sebenarnya banyak benda yang saya nak cakap tapi untuk sesi ni cukup lah. Ada tak tuan-puan nak tanya apa-apa? Sekejap saya minum sikit. Tak ada eh? Kalau tak ada, saya nak minta tuan-puan install, tengok Google untuk intraday macam mana tu? Nak intraday syarikat Google ke? Kita tengok Google. Saya kena explore. Saya kena explore juga sebenarnya cara nak gunakan M Plus apps yang baru tu, sebab dia tak ada terkecak yang macam ni kan, dia tak ada kan. Ada juga tapi macam pening sikit. Tak apalah, nanti kita buat sesi lain. Tapi kan bagi saya M Plus platform yang desktop version ni lah yang terbaik. Sebab chat dia memang clear. Lepas tu ada buy rate transaction memang clear. So senang lah bila kita katakan kita tekan. Dekat bawah ni pun dah ada dah trade summary ni kan, dah nampak lah value berapa buy, berapa sell. Memang clear. Google long term cantik. Tengok Google kan. Wave 1, wave 2 kan. Ni sekarang ni wave 1 dah, saya tak sure dah habis ke belum. Ni wave 5 lah. Kalau kira wave 5 ni, untuk major wave dia wave 1 lah. Wave 1. Ada sikit lagi lah, dia kena naik sikit lagi. Alright. Sedang bergerak ni. Market buka sekarang. Counter US pun sebenarnya memang bagus sebenarnya kalau tuan-puan nak short term, sebab dia volatile, volume banyak. So counter US lebih mudah untuk kita buat wave sebenarnya. Lebih mudah, dia lebih nampak. Dia lebih nampak sebenarnya kata-kata US. Saya ada hari tu, saya ada US counter bull, tapi entah macam mana saya pergi delete balik. Saya pun tak sure bila masa saya pergi delete. Habis semua saya pergi senarai. Saya dah apa ni? Saya dah bukan semak, apa ni kita panggil? Screen manually banyak kata-kata US yang bullish long term. Tapi entah saya pergi buang dia punya list tu, dah hilang. Cari dah tak jumpa, kena cari balik, kena buat balik lah. Kena tambah balik saya punya list. Sekarang ni dah ni je yang tinggal. Sepatutnya ada satu US counter kat sini. Dah hilang lah. Alright, so kalau tuan-puan tak keberatan, saya nak minta tuan-puan install game ni. Mungkin ada yang dah install, mungkin belum. Ni install game ni. Game ni sebenarnya tak ada apa, dia
mungkin sebagai salah satu saya punya bekalan untuk akhirat lah. Yes, pendek kata dia adalah game untuk tuan-puan belajar Quran. So bila tuan-puan install game ni, tuan-puan akan belajarlah Al-Quran, memahami maksud Al-Quran daripada game berdasar menggunakan game ni. Dia agak interaktif dan menarik. So tuan-puan install lah. So setiap kali tuan-puan duk main game ni, saya dapatlah pahala. So kalau sambil-sambil lah, daripada duk buang masa kan, buang masa duk tak buat apa-apa, tekan-tekan lah, dapat juga lah. Right, so dia ada 100 perkataan percuma untuk kita try untuk peringkat yang basic lah. Yang basic dia ada 100 perkataan untuk kita belajar. Lebih daripada tu kena upgrade pro, tu bergantung lah tuan-puan nak upgrade ke tak. Sebab saya sendiri pun dah 150 dah. saya dah upgrade dah. Saya dah upgrade dah lebih dah 150 patah perkataan dah saya dah ingat. Memang best lah, memang best. Kalau 159 dah. Kalau nak tahu lebih lanjut nanti kita boleh buat sesi lain lah. Kalau berminat nanti saya tanyalah dalam grup. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan itu ni. Alright, so saya ingat sampai situ je dahulu pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan dah, mungkin kita boleh berhenti awal lah kot. Besok insyaAllah ada sesi diskusi counter-counter macam biasa jam 9.30 malam. InsyaAllah kalau siapa-siapa free boleh join. Ini macam biasalah kita discuss counter-counter je lah. Alright. So sebelum saya mengundur diri, kalau tuan-puan belum isi lagi yang respon ni, baru ada 6 orang ni, boleh tengok link dia dekat dalam grup tu. Saya pun tak ingat lah mana link. Kat atas lah nak kena tengok. Sekejap saya tengok kat sini dekat link ni. Ni maklum balas ni kan. Right. Tuan-puan tekan je lah ya. Tekan tu. Saya dah bagi tunjuk tu kan. Tekan je. So dia akan pergi ke borang maklum balas. Isi je lah. Okay. Isi je lah borang maklum balas. Alright, so kalau tak ada apa-apa dah, semoga perkongsian terakhir pada malam ini untuk kelas ini bermanfaat dan semoga tuan-puan dapatlah belajar sesuatu. Walaupun tak banyak pun mungkin adalah kan, sedikit sebanyak kan, 1-2 patah perkataan. Mungkin tak banyak, semoga adalah. Kalau daripada sebelum ni tak tahu, bela-bela tak nampak kan, sekarang dah ada guide. So follow je punya step by step dia tu. Alright, kalau perlu bantuan tanya je dalam grup, insyaAllah saya akan guide. Selagi mana grup ni tak tutup lah. Lepas ni saya nak tutup dah ni grup ni, bukan dalam masa terdekat lah, mungkin sebulan 2. Saya bagi peluang dulu, tuan-puan buat exercise dulu, lukis-lukis apa semua, try buat intraday dan sebagainya dulu. Mungkin dalam sebulan 2, mungkin awal tahun depan kita tutup lah, ataupun akhir bulan 12 ni kita tutup lah. Sebab saya pun tak mampu nak jaga grup banyak-banyak, nanti tak dapat nak fokus sangat. Alright. So kalau tuan-puan berminat, nanti kita nak discuss berkenaan dengan pengurusan kewangan peribadi ni, walaupun saya tak ada lesen ke apa semua, tapi berdasarkan apa yang saya faham lah, apa yang saya baca dalam beberapa buah buku ni dan apa yang saya buat untuk kepentingan saya juga dan tuan-puan juga, mungkin kita boleh share dan sebagainya, kita boleh buat. Sebab untuk keluar daripada permasalahan, kalau kita bertindak seorang, kita agak keberatan sikit, agak payah. Kalau kita ada grup, kita lebih ada semangat dan motivasi. Masalah rakyat Malaysia ni tak ada lain dah sebenarnya. Masalah terbesar rakyat Malaysia adalah hutang lah. Hutang yang banyak. And then 66% daripada kaki tangan, bakal pesara sebenarnya tidak layak untuk bersara sebab tak cukup duit. Tu je lah. Sebenarnya kita tak nak jadi golongan tu.
Dan kita masih ada beberapa tahun lagi akan datang untuk kita membuat persiapan. Alright. So saya ingat sampai situ dahulu. Kalau tak ada apa-apa, kalau tuan-puan pun mungkin dah ngantuk dan sebagainya. Alright. Saya minta diri dulu sampai situ sahaja. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Tuan Farizan ada nak tanya tu? Type je. Sebelum kita bersurai. Kalau ada soalan, tanya. Kalau dah bersurai ni tak ada dah ni, tak ada dah. Oh, terima kasih, sama-sama, tak ada masalah. Alright, sampai situ dahulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam grup klien biasa tu je lah lepas ni. Wallahu alam. Jangan lupa install game ni. Kurang-kurangnya saya ada juga sedikit lah saya punya bahagian ke akhirat nanti kan. Okay. Wallahu alam. Bye bye.